شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya juga sangat berterima kasih kepada pihak Gulam Dakwah kerana mengajak rombongan kami daripada NGO Multiracial Reverted Muslim MRM untuk turut serta ke Kelantan pada kali ini. Ini kali pertama saya berada di Davao, bukan kali pertama di Kelantan. Awal bulan 5 telah pun berada di Kelantan untuk beberapa siri ceramah di Kota Baru. Baik, untuk hari ini saya cuma ingin berkongsi dengan tuan-tuan dan puan satu tazkirah ringkas. Ya. Dalam kehidupan kita, manusia, Allah Subhanahu wa taala sifatkan manusia ini sebagai manusia yang bila tiada, dia keluh kesah. Dia suka mengeluh. Dan Allah Subhanahu wa taala sifatkan kita manusia ini juga, dan apabila dia ada, dia menjadi bakil, dia menjadi kedekut. Jadi kita lihat, bila manusia tiada, dia suka mengeluh, bila ada, dia kedekut. Dan ini juga membawa kita, kadang-kadang kita sebagai manusia, kita melihat orang lebih baik daripada kita, maka kita kata, bestnya dia. Kalau aku boleh bawa kereta besar macam dia, kalau aku boleh hidup dalam rumah dia, kalau aku punya isteri macam isteri dia, kalau aku punya suami macam suami dia, kita rasa itulah kebahagiaan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu isu yang paling penting antara isu yang diajarkan di dalam Islam bukan sekadar untuk kita melihat, orang kata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tauhid saja. Tetapi kesan daripada tauhid itu adalah bagaimana kita boleh bersyukur di sebalik musibah. Bersyukur di sebalik musibah. Ramai orang yang hanya bersyukur, mungkin barangkali kita hanya mengingati syukur itu datang apabila kita menerima nikmat, menerima sesuatu. Ada kala kita juga memikirkan, aku hanya akan gembira jikalau aku mendapat sekian-sekian. Contoh, bila mana kita tiada duit, kita kata kita akan bahagia insya-Allah dengan ada duit. Tetapi berapa ramai orang yang ada duit tetapi hidupnya tak bahagia. Kita fikir kita akan lebih bahagia tidur dalam rumah yang besar. Tapi berapa ramai orang yang tidurnya di dalam istana tetapi siang malam tidurnya tidak lena. Kita ingat kita bersyukur apabila kita mendapat sesuatu. Dan dalam Islam, tidak salah untuk kita bersyukur, tidak salah untuk kita meminta sesuatu. Baik, saya nak berkongsi satu cerita ringkas yang terjadi beberapa 1000 lebih tahun yang lampau. Bukan di zaman Nabi SAW, tapi terjadi pada zaman tabi'in. Di mana ada seorang tabi'in, ketika dalam perjalanannya, dia ternampak seorang lelaki dalam satu pondok yang usang. Dan di dalam pondok yang usang itu, dia ternampak dari jauh, lelaki itu tiada tangan, lelaki itu tiada kaki, kudung kaki, kudung tangan, tak ada. Tetapi dari jauh dia mendengar lelaki itu berkata-kata. Lelaki itu berkata, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah lebihkan aku, Allah muliakan aku, Allah berikan aku lebih baik, lebih banyak berbanding dengan orang lain. Alhamdulillah. Lelaki ini, dia rasa pelik. Dahlah kaki tak ada, dua-dua belah tak ada,
tangan dua-dua belah pun tak ada. Apa yang Allah muliakan dia ni sehingga dia cakap Alhamdulillah, tak berhenti mulutnya mengatakan Alhamdulillah. Dan apabila semakin dekat, perkataan yang sama juga diulangi oleh lelaki kudung itu. Maka dia merasa pelik. Dia pun pergi berjumpa, mendepani lelaki itu dan bertanya, wahai sahabat, tadi dari jauh aku mendengar engkau mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah kerana Allah telah muliakan engkau, telah berikan engkau nikmat yang tidak diberikan kepada orang lain. Alhamdulillah. Engkau buta, engkau tak ada tangan, tak ada kaki. Apa yang Allah muliakan engkau? Apa jenis nikmat yang Allah muliakan engkau? Maka lelaki itu menjawab, Alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan kepada aku buta, tetapi dengan mata yang buta ini Allah muliakan aku. Muliakan aku dengan bagaimana? Dia muliakan aku dengan mata aku ini tidak dapat melihat maksiat, tidak melihat benda-benda yang tidak sepatutnya. Berapa ramai di luar yang mempunyai panca indera yang sempurna, tetapi mata mereka itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mata mereka. Dan aku kudung, aku ada kaki, tak ada kaki. Berapa ramai manusia di luar yang mempunyai tangan yang sempurna sifatnya, 10 jari, 2 tangan, tetapi menggunakan tangan mereka ini untuk bermaksiat pada Allah, menggunakan tangan-tangan daripada yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan dosa-dosa yang dilarang di dalam Islam. Alhamdulillah, aku tidak ada tangan, dan maka aku tidak ada peluang untuk menggunakan tangan-tangan aku ini untuk melakukan dosa. Aku tidak ada kaki. Dengan aku tidak ada kaki, aku tidak akan berjalan ke tempat yang akan melakukan maksiat kepada orang, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai di luar yang mempunyai kaki, tetapi kaki-kakinya tidak digunakan untuk berjalan datang ke masjid, tetapi digunakan untuk berjalan ke tempat-tempat maksiat Allah Subhanahu. Nauzubillah. Alhamdulillah, aku buta, aku kudung kaki dan tanganku, tetapi Alhamdulillah Allah masih kurniakan aku seorang anak. Maka lelaki itu kata Subhanallah, Subhanallah. Di sebalik ketiadaan penglihatan, kudung tangan, kudung kakinya, dia masih mengucapkan Alhamdulillah, bersyukur. Maka lelaki buta, kudung tangan dan kaki itu berkata, wahai sahabatku ini, aku ada seorang anak, dan anak aku inilah yang ketika aku lapar, dia suapkan aku. Ketika aku dahaga, dia suapkan aku. Dan ketika aku nak solat, dia mewudukkan aku. Dan ketika aku ingin melakukan segala urusan aku, dialah yang membantu aku. Wahai sahabat, namun sahabatku, anakku ini dah 3 hari lebih, dah beberapa hari tak balik ke rumah, dah beberapa hari tak balik rumah. Aku dah tak jumpa dengan dia beberapa hari dah. Bolehkah kalian, bolehkah sahabat membantu saya untuk mencari di mana anak aku ini? Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, dia mata buta, tangan kudung, kakinya kudung. Tadi dia kata apa? Dia kata, makan minumnya siapa yang jaga? Anak dia. Dan berapa hari anak dia tak balik? Beberapa hari. Siapa yang bagi makan minum kat dia? Barangkali ketika dia sedang mengucapkan Alhamdulillah, dia dah beberapa hari tak makan tak minum. Betul ke? Dalam pondok yang usang. Maka sahabat itu kata, InsyaAllah aku tolong engkau carikan. Dan apabila dia pergi ke tempat-tempat lain dan mencari, dia ternampak satu seperti bangkai
dah seperti bangkai. Lalu dia mendekati, dan apabila mendekati, sebab lelaki buta tadi telah memberitahu kepada dia bagaimana anak dia, berapa usia dia dan sebagainya. Dan apabila dia mendekati, dia melihat itu bukan bangkai, itu adalah mayat seorang budak. Dan mayat budak yang dia nampak ini adalah sebagaimana yang diceritakan oleh lelaki tadi tentang anaknya. Anak lelaki buta kudung itu telah pun meninggal dunia. Dimakan binatang buas. Maka dalam keadaan serba salah melihat suasana ini, lelaki itu memikirkan, bagaimana aku ingin bercakap dengan dia. Anak dia dah mati, bagaimana? Maka dia meminta doa pada Allah, memberikan taufik dan hidayah kepada dia untuk mendapat idea bagaimana nak bercakap dengan dia. Lalu dalam perjalanan pulang, dia terfikir idea. Maka perkara pertama yang apabila dia berjumpa dengan lelaki buta dan kudung itu, lelaki ini bertanya kepada dia, wahai sahabatku, tahukah engkau siapa Nabi Daud alaihissalam? Dia kata, aku tahu siapa dia, Nabi Daud. Difikirkan antara ujian engkau dengan ujian yang Nabi Daud. Lelaki ini, setelah lelaki buta ini meninggal, dia tidak menemui sesiapa untuk membantunya. Maka digalinya kubur, tidak dapat menggali dengan dalam, dia hanya menutupnya dengan kain sahaja. Dan setelah dia menutup, 4 lelaki dari jauh datang kepada dia dan bertanya kepada dia, wahai fulan, siapakah mayat ini? Dia kata, aku tidak kenal dia, aku tidak sempat bertaaruf dengan dia, sempat berborak seketika dan lalu dia meninggal dunia. Dan 4 lelaki ini membuka kainnya dan mereka mengatakan, subhanallah. Dia kata, engkau tahu tak siapa dia ni? Mereka kata, aku tidak tahu, wallahi aku tidak tahu siapa dia. Keempat lelaki itu mengatakan, inilah Abu Kilabah Al-Jarumi. Siapa dia? Abu Kilabah Al-Jarumi ini adalah anak murid kepada para sahabat, dan antara gurunya adalah Ka'ab Ibn Malik, dan beliau adalah ulama. Subhanallah, Abu Kilabah Al-Jarumi namanya. Dan mereka, apa pengajaran kita di sini tuan-tuan dan puan daripada cerita ini? Daripada cerita ini tuan-tuan dan puan, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, untuk diri saya dan untuk tuan-tuan dan puan, kita dapat lihat di sebalik kehilangan, beliau bersyukur. Beliau bukan sekadar bersyukur, beliau bersabar dahulu dan lalu beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabar. Kita kadang-kala Allah berikan begitu banyak nikmat, berapa banyak kerap yang kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini apa yang kita miliki? Lupakah kita dulu tuan-tuan dan puan-puan, suatu ketika dahulu kita tidak memiliki apa yang kita miliki pada hari ini? Bukankah Allah telah mengkabulkan doa kita? Bukankah Allah telah memuliakan kita? Bukankah Allah telah memberikan nikmat kepada kita? Adakah kita bersyukur kepada Allah? Adakah kita bersabar di atas ujian? Ya, benar, di Kelantan tahun lepas ditimpa musibah, memang benar. Dan alhamdulillah, penduduk Kelantan bersabar di atas ujian ini tuan-tuan dan puan-puan. Berapa ramai tuan-tuan dan puan-puan yang walaupun tidak diuji dengan musibah seperti ini, tidak datang solat di masjid, tidak solat di rumah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, walaupun setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan antara banjir yang paling buruk pernah dialami di Kelantan ini, bukan sekadar tidak putus asa terhadap nikmat, terhadap rahmat Allah, tetapi tuan-tuan dan puan-puan tetap bersabar dan bersyukur. Alhamdulillah. Berapa ramai di luar
yang diberikan pelbagai kemudahan, rumahnya depan masjid, subhanallah, tetapi wajahnya tidak kelihatan. Di manakah dia? Berapa ramai di antara kita, ini kita nak cakap tentang Asy-Syakur, nama Allah Asy-Syakur, yang maha bersyukur. Kita nak cakap pasal nama Allah Asy-Syakur. Berapa ramai di antara kita, kita hanya tahu bersyukur apabila kita mendapat sesuatu. Tetapi berapa ramai di antara kita bersyukur, paling mudah tuan-tuan dan puan-puan, keupayaan diri kita untuk menelan air liur. Berapa kerap kita cakap, Alhamdulillah, aku masih boleh telan air liur. Berapa ramai di antara kita pergi ke bilik air, dan apabila kita membuang air besar, air kecil, setiap titisan kita mengucapkan Alhamdulillah, aku masih boleh membuang air besar, air kecil dengan normal, dengan biasa. Berapa ramai yang berada di hospital, yang mempunyai organ seperti kita, tetapi tidak mampu membuang air besar dan air kecil seperti kita. Dua nikmat mengikut Nabi SAW yang manusia lalai, yang manusia cuai. Yang pertama, kesihatannya, sehatnya sebelum sakit. Lumrah manusia, apabila kita ada, kita tidak mensyukuri. Bila kita kehilangan, baru kita mencari. Kesihatan kita, Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 155, di mana Allah kata, Allah akan menguji kita dengan kelaparan, kehilangan harta benda, banjir, harta benda. Betul ke? Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan di sini tidak, kebanyakan di sini terlibat menjadi bangsa banjir. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan syukur, Alhamdulillah Allah uji. Bukan kita nak meminta diuji tuan-tuan dan puan-puan, tetapi jangan diingat, ramai kita, orang Islam kita, apabila diuji, dan apabila nampak orang diuji, kita mempunyai satu minda pemikiran, kita kata, padan muka, dosa banyak, Allah uji kamu, Allah timpa kamu, Allah bayar cash kepada kamu. Lah, tidak. Tidak. Kadang-kala ujian yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan kita adalah nikmat daripada Allah yang kita tak tahu. Adalah nikmat. Kenapa? Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, satu sabda Nabi SAW. Nabi bersabda, sesungguhnya yang paling besar, yang paling teruk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para anbiya. Adalah para anbiya. Adakah Allah Subhanahu wa taala menimpakan musibah kerana nak bayar cash kepada para anbiya? Tak. Kenapa? Nabi SAW bersabda juga dan kata, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah untuk menaikkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan telah kehilangan harta, kehilangan anak ketika banjir, kelaparan, tidak ada bantuan makanan, tetapi tuan-tuan dan puan-puan bersabar, Alhamdulillah Allah, aku masih selamat ya Allah, Alhamdulillah, iman aku masih terjaga ya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan bayangkan, tuan-tuan dan puan-puan tak nampak benda ni. Tuan-tuan dan puan-puan tidak memerlukan anugerah daripada siapa-siapa. Tidak perlu anugerah pingat jasa kebaktian, tidak memerlukan Datuk Tan Sri Tun, tetapi darjat tuan-tuan dan puan-puan di sisi Allah Subhanahu wa taala tinggi sekarang. Kita tak nampak, tapi adakah kita bersyukur? Sepatutnya kita bersyukur. Alhamdulillah, Alhamdulillah Allah tinggikan darjat kita. Kenapa hidup ini begitu? Sebab Allah dah kata, Surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat kedua, Surah Al-Mulk, surah ke-67 ayat kedua, Allah kata, apakah kamu ingat, kamu fikir, cukupkah kamu mengatakan diri kamu beriman sehingga kamu diuji? Kamu akan pasti diuji. Para sahabat radhiyallahu anhum apabila mereka memeluk Islam,
Mereka diuji dengan berbagai musibah, dan Allah muliakan mereka. Allah kata mereka itu tidak akan Allah sia-siakan segala ujian, segala kesabaran, segala nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Dan Allah kata berita baik, kabar baik untuk mereka. Tafsiran ulama, kabar baik kepada mereka yakni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Bilal Ibn Rabah radhiyallahu anhu, ceritanya sangat masyhur. Didera kerana memeluk Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak didera kerana memeluk Islam, tetapi tuan-tuan dan puan-puan diuji oleh Allah dengan musibah supaya kita kembali mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu seorang ulama yang hebat, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia berkata, musibah yang datang melanda kita, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jauh baik, jauh lebih baik daripada nikmat yang diberikan kepada kita, tetapi melalaikan kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Betul ke? Allah tahu apa yang terbaik. Kadang kala kita minta, ya Allah bagi aku duit, ya Allah aku nak duit ni, ya Allah aku nak benda ni, ya Allah aku nak benda ni, ya Allah. Kadang kala kita juga tertanya, ya Allah kenapa tak bagi kepada aku, ya Allah kau bagi kepada dia ni, dia tu tak solat, ya Allah kau bagi kat dia. Aku ni hamba-Mu, ya Allah aku minta. Engkau kata engkau nak kabulkan doa aku, ya Allah, budak ni tak solat, tak beribadah, engkau bagi kat dia. Wallahi tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Al-Baqarah surah kedua ayat 216, apa yang kamu kehendaki, apa yang kamu fikirkan bagus, belum tentu baik untuk kamu. Tetapi apa yang kamu tak suka, belum tentu tidak baik untuk kamu. Kamu tidak tahu, tapi Allah yang tahu. Adakah kemungkinan jikalau apa yang kita minta itu Allah berikan kepada kita, kita akan semakin jauh daripada agama? Berapa ramai orang yang apabila tidak ada harta meminta, ya Allah bagi aku harta, ya Allah bagi aku duit, ya Allah. Tetapi setelah ada harta, dia meminta. Sebelum ada, dia kerap datang ke masjid, datang kerap solat, ya Allah bagi aku, ya Allah, ya Allah, ya Allah bagi aku, ya Allah. Dia asyik meminta, dia asyik memikirkan dirinya adalah hamba kepada Allah, dia meminta kepada Allah. Dengan kita berdoa pada Allah, itu mengingatkan diri kita, kita cuma hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta, kita begitu istiqamah dalam meminta. Tetapi setelah Allah berikan nikmat kepada dia, solat bukan saja tidak ada di masjid, di rumah pun tidak ada, telah disibukkan dengan harta bendanya. Bila kita tiada anak, mungkin barangkali kita ada yang diuji dengan tiada anak. Kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam 80 tahun dah umurnya, tetapi tidak ada anak. Bagaimana beliau? Bagaimana baginda alaihissalam? Baginda bersabar dan bersyukur, alhamdulillah. Kadang-kala jangan ingat ramai anak itu nikmat. Tidak, kadang-kala ramai anak juga adalah satu ujian untuk kita. Kalau kita tidak ada anak, alhamdulillah juga. Yang ada anak, alhamdulillah juga. Adakah mungkin kerana kita ada anak, maka kita akan disibukkan oleh anak kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala? Allah kata dalam surah Al-Munafikun, wahai kamu yang beriman, janganlah isteri dan anak-anak kamu menjadikan kamu lalai dalam memperingati Allah Subhanahu wa taala. Jangan bagi semua ini menjadikan kita lalai. Fikir secara elok, secara baik. Musibah yang Allah berikan kepada kita itu, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, adalah peringatan daripada Allah. Ingat balik pada Allah. Mungkin dulu kita jauh daripada Allah, Allah hadirkan musibah. Mati boleh datang anytime. Jangan jadi Muslim part time, tapi jadi Muslim full time. Datang solat bukan sometime, tapi every time. Untuk ingatkan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini perlu sekali lagi fikir balik. Mengikut ulama, Allah Asy-Syakur, Allah Maha bersyukur. Allah tidak memerlukan apa-apa daripada kita. Tetapi dalam surah An-Nahl surah ke-4-16, Allah sebut, dan apabila umatku ini bersyukur, hambaku ini bersyukur,
maka aku akan tambahkan nikmat baginya. Subhanallah. Kita bersyukur Allah tambah nikmat bagi kita. Tapi Allah sambung dalam surah Ibrahim, tetapi sedikit sahaja di kalangan hamba-Ku ini yang bersyukur. Sedikit saja. Adakah kita juga tergolong dalam golongan yang sedikit itu? Golongan yang sedikit itu. Jangan mengadu isteri masak tak sedap, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan terutama, jangan mengadu isteri masak tak sedap. Berapa ramai orang yang isterinya dah tak ada, yang dia rindu, ya Pia, kalau engkau masih hidup, engkau masak walaupun tak sedap Pia, tapi tetap masakan engkau. Setiap kali aku balik solat subuh, aku balik solat zuhur, makanan engkau dah sediakan. Sebelum aku keluar, engkau dah sediakan makanan. Walaupun dah tak sedap, tapi Alhamdulillah aku ada makanan. Kita tidak bersyukuri nikmat Allah hadirkan isteri walaupun tak pandai masak, tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun tak pandai masak, tetapi sekurang-kurangnya dia berusaha memasak untuk kita, tuan-tuan dan puan-puan. Sekurang-kurangnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita dilanda musibah, ingat bersyukur. Allah akan tambahkan nikmat bagi kita. Dan Allah kata sangat sedikit hamba-Nya yang bersyukur. Jadi sentiasa ingatkan diri kita, minta doa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah aku di antara golongan yang sedikit itu yang bersyukur kepadamu ya Allah. Sentiasa tuan-tuan dan puan-puan. Sentiasa tuan-tuan dan puan-puan, bukan sesekali, tetapi sentiasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa. Dan ulama kata, untuk kita mati dengan mengucapkan Alhamdulillah, tetap kita tidak mampu membayar nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita mati dengan kalimah la ilaha illallah, untuk kita mati dengan kalimah alhamdulillah, kita juga tidak akan mampu membayar balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah. Bersyukurlah juga kita adalah muslim. Walaupun kita tinggi ilmunya tidak banyak, tetapi bersyukurlah tuan-tuan dan puan-puan adanya Islam. Bacaan kita tak bagus, kita terus mempertingkatkan diri kita, tetapi tetap bersyukurlah kita mampu membaca, tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang tidak mampu membaca. Ada orang tidak mampu membaca. Kita lihat salah seorang sahabat yang hebat. Namanya siapa? Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Cerita ini saya nak jadikan sebagai cerita untuk menutup tazkirah kita pada pagi ini. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu terkenal sebagai dengan satu gelaran, Saifullah, pedang Allah. Betul ke? Dia hebat dalam jihad, dalam peperangan. Dan sehingga hari ini para pengkaji-pengkaji barat sedang mengkaji juga strategi perang yang digunakan oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Berapa ramai di antara kita mengkaji Khalid bin Walid? Berapa ramai di antara kita mengkaji kehidupan sirah para sahabat radhiyallahu anhu? Kita semua nak masuk jannah kan? Betul? Berapa ramai di antara kita boleh hafal, boleh ingat nama 10 sahabat yang dijanjikan syurga itu? Pengkaji barat mengkaji kehidupan sahabat Islam. Kita yang muslim tidak mengkaji. Subhanallah. Kita perlu mengkaji. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu bukan kerana dia Khalid maka dia dapat gelaran Saifullah, tidak. Dia diberikan gelaran Saifullah kerana dia adalah seorang panglima tentera, seorang pakar strategik dalam perang. Tidak pernah beliau kalah dalam peperangan walaupun satu. Kita lihat ketika dalam sakaratul maut, dia berkata kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang berada di sekelilingnya, dia berkata, aku disibukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jihad fisabilillah, maka aku tidak ada banyak peluang untuk mendalami Al-Quran, tetapi aku bersyukur Allah gunakan aku sekurang-kurangnya di jalannya.
walaupun aku tidak mampu mempelajari Al-Quran sebagaimana sahabat lain seperti Ubay ibn Ka'ab, seperti Sa'ad ibn Abi Waqqas, seperti sahabat yang lain seperti Ibnu Abbas dan sebagainya yang menjadi pakar penafsir Quran yang hebat, Zaid ibn Thabit yang menghafal Quran. Dia tidak mampu, bacaannya tidak sehebat itu, tapi dia kata alhamdulillah Allah gunakan aku. Untuk menutup ni, kita perlu tanya diri kita. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu berkata dia tak hebat Quran sebab dia disibukkan dengan jihad di jalan Allah. Kalau kita ramai-ramai di sini tidak hebat dalam ilmu agama, apa yang kita sedang disibukkan ini? Adakah kita disibukkan dengan usaha di jalan Allah, ataupun sebenarnya kita dilalaikan dengan mimpi-mimpi indah dunia ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An'am surah ke-6 ayat 32. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat ke-64. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Muhammad surah ke-47 ayat 36. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah satu hiburan yang melalaikan, hanyalah satu gurau senda. Sedangkan kehidupan yang lebih baik adalah di akhirat. Itu adalah lebih baik. Tetapi tidak ramai yang mengetahui, lebih ramai yang memilih dunia ini. Khalid tidak dapat belajar Al-Quran, tidak pandai Al-Quran kerana sibuk dengan dunia. Bukan sibuk dengan dunia, minta maaf, tapi sibuk untuk jihad di jalan Allah, sibuk untuk agama Allah. Kita pula sibuk untuk apa? Tuan-tuan dan puan-puan, perlu fikir balik. Apa yang kita sedang sibukkan? Jikalau sibuk kita bukan untuk Allah, sibuk kita bukan manfaat akhirat, kita sebenarnya sedang disibukkan dengan dunia yang fana ini, dunia yang sementara ini, dunia yang melalaikan kita, dunia yang penuh dengan gurau senda ini, dunia yang begitu banyak cobaan dan ujiannya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, tajuk kita yang kita dah kongsi tadi adalah bersyukur di sebalik musibah. Jadi semoga kita tetap menjadi hamba yang bersyukur, mengimarakan masjid, mengimarakan majlis ilmu. Kita juga menjadi hamba yang bersyukur dengan kemampuan datang ke masjid untuk bersolat, kemampuan untuk bangkit solat, kemampuan untuk melakukan ibadah, dengan mengajak sahabat-sahabat kita yang jauh daripada agama. Jangan sisihkan mereka, ajak mereka dengan istiqamah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berputus asa kepada kita, tidak putus-putus memberikan nikmat kepada kita, jangan pula kita putuskan nikmat Allah kepada mereka. Kerap istiqamah ajak mereka, walaupun dah 10 kali, 1000 kali, dah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 50 tahun, ajak mereka tetap tak nak solat, tetap tak nak datang ke masjid, tetap lakukan. Bukan kerana mereka layak mendapatkannya, kerana kita tahu Allah mampu mengubah hati manusia sebagaimana Allah mampu mengubah hati kita yang dulu. Kita fikir balik masa kita muda, kita datang solat masjid ke? Yang merempik tu kita lah kan, yang buat jahat tu kita lah kan, muka kita lah kan, betul? Tapi hari ini kita Muslim yang melakukan amalan Islam, rahmat Allah, alhamdulillah. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqamah, bersabar di sebalik ujian, bersyukur di sebalik ujian, memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap memulakan sesuatu yang baik, untuk istiqamah, kekuatan istiqamah dalam agama ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita semua husnul khatimah, mati dengan keadaan terbaik, la ilaha illallah. Kerana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, pasti syurga untuknya, insya-Allah. Jadi setakat itu saja perkongsian saya pada pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. InsyaAllah panjang umur kita jumpa lagi. Kalau tidak jumpa lagi, InsyaAllah kita doa-doa pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di Jannatul Firdaus sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada pagi ini. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.